Okey, selamat sejahtera pelajar. Okey, untuk tajuk hari ini, okey, kita akan masuk kepada subtopik baru dalam bab 3 tingkatan 4 iaitu 3.3 penggunaan pendapatan individu. Okey, di bawah tajuk penggunaan pendapatan individu, pada hari ini kita akan fokus kepada dua subtopik ataupun dua standard pembelajaran. Okey, iaitu 3.3.1 menjelaskan konsep pendapatan boleh guna dan juga 3.3.2 mengenal pasti pelbagai jenis potongan wajib ke atas gaji dari segi tujuan dan kesannya terhadap pendapatan semasa dan juga pendapatan masa hadapan pekerja. Okey, jadi cikgu harap pelajar akan memberikan tumpuan sepenuhnya sepanjang perjalanan video ini. Kita akan mulakan pelajaran kita dengan konsep ataupun maksud pendapatan boleh guna. Maksud pendapatan boleh guna adalah pendapatan sebenar individu. Pendapatan sebenar individu yang boleh dibelanjakan setelah ditolak semua potongan wajib dikenal sebagai pendapatan boleh guna. Jadi apabila pelajar diminta untuk tulis atau menjawab soalan tentang maksud pendapatan boleh guna, kata kunci yang wajib ada pendapatan sebenar individu yang boleh dibelanjakan. Yang boleh dibelanjakan setelah ditolak semua potongan wajib. Dari segi rumus, rumus pendapatan boleh guna adalah jumlah pendapatan individu tolak potongan wajib. Potongan wajib ni terdiri daripada 4 iaitu KWSP, zakat, perkeso dan juga cukai pendapatan. Berikut merupakan satu contoh lah. Satu contoh pengiraan jumlah pendapatan, potongan wajib dan juga pendapatan boleh guna. Contoh ni cikgu ambil daripada buku teks awak. Katakan, ini adalah cara mengira jumlah pendapatan. Pendapatan ni terdiri daripada beberapa lah. Tadi kan kita sudah bincang dalam pelajaran lepas. Pendapatan ni terdiri daripada pendapatan produktif dan juga tidak produktif. Pendapatan produktif terdiri daripada gaji, upah, sewa, faedah, dividen dan juga untung. Jadi kat sini sebelum kita mula mengira pendapatan boleh guna, kita kena kira dulu jumlah pendapatan. Gaji adalah 6,000. Allowance pengangkutan adalah 200, allowance perumahan adalah 800. Jadi kalau kita nak kira jumlah pendapatan, kita perlu campurkan ketiga-tiga jenis pendapatan tersebut iaitu 6,000 campur 200 campur 800. Jadi kita dapat jumlah pendapatan sebanyak 7,000. Sekarang kita kena cari potongan wajib kita. Potongan wajib terdiri daripada KWSP iaitu 770, perkeso RM17.50, zakat RM50 dan juga cukai pendapatan RM110. Jadi untuk mencari potongan wajib kita perlu campurkan 4 komponen ini, kita dapatlah RM947.50. Jadi sekarang kita boleh cari pendapatan boleh guna iaitu jumlah pendapatan individu tolak potongan wajib. Jadi jumlah gaji yang diterimanya 7,000. Tapi sebenarnya berapa yang sebenarnya dia boleh guna? Jadi kita kalau pelajar ingat lagi dalam konsep pendapatan boleh guna, pendapatan boleh guna adalah pendapatan sebenar individu yang boleh dibelanjakan. Jadi kita kena tolak dulu potongan wajib. Jadi tolak potongan wajib kita dapat RM6,052.50. Ini adalah gaji yang kita boleh belanjakan. Gaji yang kita boleh belanjakan, gaji sebenar kita lah. Jadi ini adalah satu contoh lah, contoh pengiraan pendapatan boleh guna untuk panduan pelajar. Dalam pelajaran ini kita akan mula fokus kepada komponen-komponen potongan wajib. Potongan wajib adalah bayaran yang ditetapkan oleh undang-undang ataupun yang diwajibkan dalam rukun Islam bagi umat Islam lah. Potongan wajib ni akan mengurangkan pendapatan semasa individu tetapi memberi jaminan pendapatan pada masa hadapan. Potongan wajib ni, cikgu kenapa mesti kena tolak potongan wajib? Kenapa? Itu kan duit gaji saya. Saya layak terima sepenuhnya. Potongan wajib ni pada pendapatan semasa dia akan mengurangkan pendapatan kita lah. Tiap-tiap bulan, beberapa ratus akan ditolak daripada gaji kita. Tetapi
sebenarnya kita akan dapat semula potongan wajib ni dalam masa hadapan kita lah. Jadi potongan wajib seperti yang saya telah bincangkan dengan awak terdiri daripada 4. KWSP ataupun EPF, Perkeso ataupun SOKSO, cukai pendapatan individu yang dikutip oleh lembaga hasil dalam negeri dan juga zakat bagi umat Islam. Jadi sekarang ni kita akan memperincikan keempat-empat potongan wajib ni secara lebih teliti. Okey, kita akan mulakan dengan caruman KWSP. Okey, tujuan penubuhannya adalah menyediakan faedah persaraan kepada ahlinya melalui pengurusan simpanan ahli secara cekap dan amanah. Okey, awak ni bila bekerja di Malaysia, tak kisahlah dalam apa jua sektor, okey, majikan awak wajib carumkan KWSP untuk awak. Okey, caruman KWSP ni boleh dikeluarkan pada umur 50 tahun sebahagian dan pada umur 55 tahun sepenuhnya. Ini adalah contoh, boleh dikatakan simpanan untuk masa depan rakyat Malaysia wajib disimpan. Okey, semua pekerja swasta dan juga pekerja awam yang tidak berpencen. Okey, pekerja sektor awam ni macam kami ni, kami diberi pilihan. Nak pencen ataupun nak KWSP. Yang pilih pencen tak akan ditolak KWSP lah. Okey, yang memilih KWSP masih akan ditolak caruman KWSP, wajib mencarum KWSP. Okey, caruman ahli ini terbagi kepada dua lah. Okey, katakan kalau gaji kurang daripada RM5,000 Okey, daripada gaji awak 11% akan ditolak. Majikan awak kena top up 13% daripada gaji awak. Maksudnya 11% ditolak daripada gaji awak dan 13% ni bos awak kena top upkan kepada awak dalam akaun KWSP awak. Maksudnya tiap-tiap bulan berapa peratus awak simpan? Awak simpan 24% secara wajib. Jadi bila awak sudah cukup umur 55 tahun, awak akan dapatlah sejumlah amount yang sangat besar untuk menyara kehidupan awak pada waktu usia tua nanti. Kalau gaji lebih daripada RM5,000, 11% akan ditolak daripada gaji pekerja dan majikan akan top up 12%. Okey, yang majikan top up ni bukan daripada gaji awak. Majikan kena keluarkan keuntungan yang diterima oleh majikan. Okey, kenapa majikan kena top up? Kan awak ni selama ni menyumbang kepada peningkatan keuntungan majikan kan. So ini adalah masa untuk majikan membalas budi pekerja lah. Jadi tiap-tiap bulan majikan kena top up. Okey, dalam caruman KWSP pekerja. Okey. Ketika ekonomi negara lembab, kerajaan boleh menurunkan kadar caruman untuk merangsang perbelanjaan domestik. Okey, kerajaan pernah beberapa kali lah, pernah mengurangkan yang ini. Okey, asalnya adalah 12. Lepas tu kerajaan kurangkan kepada 11% sebab bila kerajaan kurangkan caruman KWSP yang ditolak daripada gaji pekerja daripada 12% kepada 11%, maksudnya potongan wajib daripada gaji awak akan berkurangan. Jadi awak punya pendapatan boleh guna akan meningkat. Okey, caruman ahli akan digunakan untuk pelaburan seperti membeli hartanah, equity, sekuriti kerajaan, instrumen persaraan, wang serta bond dan juga pinjaman. Okey, ini adalah langkah-langkah yang dibuat oleh syarikat KWSP. Dia kutip semua caruman awak, dia pergi melabur. Bila dia dapat untung, dia akan memberikan dividen kepada awak tiap-tiap tahun. Dividen tu automatically akan masuk dalam akaun pencarum. Jadi yang itu awak tak perlu risau. Okey, itu adalah serba sedikit tentang KWSP. Okey, mari kita lihat salah satu contoh pengiraan caruman KWSP. Okey, seperti yang kita telah bincang dalam slide yang lepas. Okey, katakan satu contoh yang gaji bulanan seorang pekerja ni adalah RM2,000. Okey, jadi 11% iaitu RM220 akan ditolak sebagai caruman daripada gaji pekerja. Okey, majikan pula akan top up 13% iaitu bersamaan dengan 260 dalam akaun caruman KWSP pekerja tersebut. Jadi kalau kita tengok jumlah caruman bulanan, tiap-tiap bulan pekerja tersebut secara tak langsung menyimpan RM480 sebagai caruman KWSP
akaun KWSP. Ini bagi sebulan. Katakan individu ini bekerja selama 25 tahun. Tolong, okay, kalau awak kira, awak akan dapatlah almost few hundred thousand. Okay, dia berjaya simpan dalam bank sepanjang tempoh pekerjaan dia. Dia boleh keluarkan semua duit yang disimpan di Carom ni pada usia 55 tahun. Okey, kalau gajinya lebih daripada 5,000, katakan 6,000. Okey, 11% daripada 6,000 ni akan ditolak daripada gaji pekerja sebagai caruman KWSP, iaitu sebanyak RM660. Okey, majikan pula akan top up 12%, iaitu sebanyak RM720 tiap-tiap bulan kepada pekerja tersebut. Jadi pekerja yang bergaji lebih kurang 6,000 ni tiap-tiap bulan dia akan menyimpan atau menyarum, menyarum sebanyak RM1,380 setiap bulan sebagai caruman KWSP. Okey, Malaysia ni adalah antara negara yang mempunyai sistem caruman KWSP yang paling outstanding di dunia lah. Okay, Singapura pun tak macam ni. Singapura ni, dia rakyatnya tak layak keluarkan semua duit yang dicarum. Tapi di Malaysia, kita diberi kebenaran untuk mengeluarkan semua duit caruman kita dan juga pekerja kita pada pekerja pula bos kita apabila kita cukup 55 tahun. Ini adalah kaedah pengiraan. Okey, ini pula adalah, di KWSP ada dua jenis akaun. Kan recently, kerajaan Perdana Menteri kita ada umumkan iLestari, iCitra dan sebagainya. Okey, jadi kita tengok. Okey, akaun 1 70% daripada simpanan dan khusus untuk persaraan. Jadi amount yang besar disimpan dalam akaun 1. Akaun 2 ni 30% daripada simpanan dan khusus untuk pengeluaran pra-persaraan iaitu pada umur 50 tahun. Yang boleh menambah nilai kepada simpanan persaraan. Okey, simpanan dalam akaun 2 boleh dikeluarkan. Okey, dalam akaun 2 itu 30% ni boleh dikeluarkan bagi tujuan-tujuan berikut. Yang pertama, pengeluaran perumahan untuk deposit rumah. Pengeluaran pendidikan, pengeluaran kesihatan, pengeluaran pada umur 50 tahun, pengeluaran simpanan melebihi RM1 juta. Katakan dalam akaun 2 sudah ada lebih daripada 1 juta. Boleh keluarkan. Dan juga untuk menunaikan haji. Okey, tak boleh keluarkan semua duit daripada akaun 2 tau. Ada dia punya peratus pengiraan dia. Okey, kesemua simpan dalam akaun 1 dan akaun 2 boleh dikeluarkan dalam situasi berikut. Okey, ini apabila awak sudah capai umur 55 tahun. Okey, meninggalkan negara, awak sudah jadi warga negara-negara lain. Disahkan tidak berupaya untuk bekerja dari segi fizikal ataupun mental atau kedua-duanya. Meninggal dunia, waris akan dapat. Dan anggota perkhidmatan awam yang telah diberikan taraf berpencen. Macam cikgu lah, saya sudah memilih taraf berpencen. Jadi, bila taraf berpencen berkuat kuasa, semua duit yang saya carumkan dalam KWSP dipulangkan semula kepada saya lah. Okay, jadi pelajar kena jelas. Okey, sebelum umur 55 tahun, hanya duit daripada akaun 2 saja boleh dikeluarkan. Itu pun untuk tujuan-tujuan berikut sahajalah. Tak boleh keluarkan suka-suka hati. Okey, ini adalah sedikit penjelasan tentang akaun 1 dan akaun 2 yang terdapat dalam caruman KWSP. Okey, yang kedua adalah caruman perkeso ataupun di Malaysia dalam bahasa Inggeris kita panggil SOCSO. Okey, tujuan penubuhan perkeso adalah untuk memberi perlindungan keselamatan sosial melalui insurans sosial seperti membayar faedah perubatan dan juga wang untuk pekerja yang mengalami risiko dan menyediakan bekalan peralatan prostetik dan juga pemulihan bagi pekerja lah. Okey, perkeso ini hanya ditolak daripada gaji kepada sesiapa yang gaji RM4,000 ke bawah. Okey, sesiapa yang menerima gaji RM4,000 ke bawah, sebanyak 0.5% akan ditolak daripada gaji pekerja sebagai skim perkeso. Majikan pula, bos pula kena top up 1.75% kepada pekerja. Maksudnya daripada gaji awak 0.5% ditolak. Majikan awak, bos awak kena top up 1.75. Jadi kalau awak ni bekerja di Malaysia, katakan gaji awak kurang daripada RM4,000, awak sebenarnya sangat untung tau. Awak dah ada simpanan 24% daripada gaji awak dalam caruman KWSP.
awak juga sebenarnya sudah ada apa? Insurans pekerjaan di bawah skim Perkeso. Okey. Yang ditawarkan oleh Perkeso lah. Okey, ini adalah serba sedikit tentang Perkeso. Okey. Mari kita tengok cara pengiraan caruman Perkeso. Okey, kita tengok kalau gaji 2,000 kan tadi saya sudah bagi tahu Perkeso atau SOKSO ni hanya akan dicarumkan kepada pekerja yang bergaji RM4,000 dan ke bawah. Okey, katakan seseorang gajinya 2,000 sebulan. Okey, katakan ada seorang ni gajinya 2,000 sebulan. Okey, 0.5% iaitu RM10 akan ditolak dan dicarumkan dalam akaun Perkeso. Majikan bos dia pula kena top up 1.75% ataupun RM35 untuk pekerja ni pada tiap-tiap bulan. Jadi, totalnya jumlahnya tiap-tiap bulan RM45 dicarumkan, okey, oleh pekerja dan juga majikan kepada pekerja tersebut dalam caruman Perkeso. Okey, ini adalah contoh cara pengiraan dia lah. Okey. Kita tengok skim-skim yang ditawarkan, skim-skim perlindungan ditawarkan oleh Perkeso. Perkeso memberi perlindungan melalui skim bencana pekerjaan dan skim keilatan. Faedah kepada pencarum Perkeso. Okey, skim bencana pekerjaan ini, skim ini memberi perlindungan kepada kemalangan yang berlaku semasa bekerja dan dalam perjalanan ke tempat kerja lah. Okey. Kalau on the way ke tempat kerja, okey, on the way daripada kerja ke rumah, okey, mereka mengalami kemalangan, okey, mereka layak untuk claim lah di bawah skim bencana pekerjaan. Antara faedah yang diperoleh di bawah skim ini adalah faedah perubatan, faedah hilang keupayaan sementara, faedah hilang upaya kekal, allowance layanan sentiasa, faedah kebumian, faedah pemulihan serta faedah orang tanggungan. Okey, yang ini okey, awak boleh claim sekiranya berlaku kemalangan semasa pergi ke tempat kerja ataupun semasa balik daripada tempat kerja. Tapi pelajar kena ingat, okey, Perkeso ni daripada syarat dia sangat-sangat ketat. Sebelum dia memberikan duit, okey, dia akan buat macam-macam penyiasatan. Ada doktor panel, ada pegawai penyiasat dia. Lepas semua mereka puas hati, baru mereka akan keluarkan duit itulah. Okey, skim yang kedua adalah skim keilatan ataupun kecacatan kekal. Memberi perlindungan kepada pekerja jika berlaku ilat ataupun kematian atas sebab yang tidak berkaitan dengan pekerjaan. Ini bukan berkaitan pekerjaan lah, sebelum umur 60 tahun. Faedah yang diperoleh di bawah skim ini ialah pencen ilat, geran ilat, pencen penakat, pemulihan dan juga faedah kebumian. Okey, yang ini adalah skim-skim perlindungan yang ditawarkan oleh Perkeso. Okey, potongan wajib yang ketiga adalah cukai pendapatan perseorangan, income tax. Setiap rakyat Malaysia menerima pendapatan lebih daripada tahap tertentu. Wajib membayar cukai pendapatan. Bagi kaki tangan kerajaan, cukai pendapatan ditolak tiap-tiap bulan daripada gaji mereka. Bagi pekerja sektor swasta, ada syarikat yang siap tolak. Ada syarikat tu yang minta pekerja bayar secara sendiri. Tujuan kerajaan mengenakan, kenapa kerajaan kenakan cukai pendapatan? Untuk menambahkan hasil kerajaan, cukai yang kita bayar adalah salah satu sumber hasil kepada kerajaan. Mengurangkan jurang pendapatan, yang kaya membayar cukai, yang miskin ataupun yang kurang kemampuan dapatlah macam-macam subsidi ataupun macam-macam bantuan daripada hasil cukai yang kita bayar. Okey, tujuan pembayaran cukai juga adalah untuk membangunkan ekonomi negara dan membekalkan barang dan perkhidmatan. Okey, semua kutipan cukai yang dibayar kepada kerajaan gunakan untuk membekalkan bekalan perubatan, pendidikan, okey, keselamatan dan sebagainya. Okey, cukai pendapatan yang dikenakan bergantung kepada pendapatan boleh cukai. Okey, kalau gaji kita RM5,000, dia tak kira cukai untuk ke RM5,000 tersebut dan dia ada pengiraan dia. Okey, pendapatan boleh cukai maksudnya adalah pendapatan tahunan yang ditolak semua pelepasan cukai. Dia ada satu jadual pelepasan cukai yang layak diterima oleh individu. Okey, sekejap lagi kita akan lihatlah kepada jadual pelepasan cukai tersebut.
Okey, pelepasan cukai adalah amount pendapatan yang dibenarkan untuk dikecualikan daripada pengiraan cukai. Okey. Selepas pelepasan cukai yang tinggi akan mengurangkan pendapatan boleh cukai. Semakin banyak awak dapat pelepasan cukai, semakin kuranglah cukai yang awak perlu bayar kepada kerajaan. Itu maksudnya. Sebentar lagi kita akan lihat juga satu contoh jadual pelepasan cukai yang diterima oleh individu lah. Okey. Okey, mari kita lihat jenis-jenis pelepasan cukai yang diberikan kepada individu. Ini adalah tahun 2016 lah. Okey. Yang terbaru ada macam-macam penambahan, pembelian peranti dan sebagainya. Okey, daripada jumlah gaji dia setahun, okey, 9,000 akan diberikan kepada individu atau saudara tanggungan. Maksudnya dia akan dapat diskon. Katakan jumlah pendapatan tahunan saya, satu tahun gaji saya 60,000. Daripada 60,000, 9,000 dia akan ditolak. Tidak akan dikenakan cukai sebab digunakan untuk diri saya sendiri. Okey, kalau mak ayah saya masih ada lagi, satu tahun saya akan dapat pelepasan cukai sebanyak RM5,000. Okey, dan sebagainya. Ini ada banyak item. Item ni tiap-tiap tahun berubah bergantung kepada belanjawan yang dibentangkan oleh Menteri Kewangan di Parlimen. Okey, di Kabinet. Okey, jadi tiap-tiap tahun ada perubahan sedikit lah. Ada macam-macam. Okey, katakan gaji saya 60,000 satu tahun, saya tak perlu bayar cukai untuk 60,000. Saya akan tolak semua pelepasan-pelepasan cukai yang saya layak. Okey, katakan lepas saya tolak pelepasan, tinggal lagi dah 24,000 yang saya kena bayar cukai. 24,000 tu saya akan kira, ada kaedah pengiraan dia. Okey, lepas tu akan keluarlah berapa ribu saya kena bayar cukai. Okey, dia satu pengiraan yang mudah. Ini pula adalah salah satu contoh lah. Okey, kita tengok Okey, Encik Wilford Manjung merupakan seorang pegawai bank di Sandakan. Pendapatan Encik Wilford Manjung adalah 4,000 setiap bulan. Dan tiap-tiap bulan dia bayar 11% KWSP. Encik Wilford Manjung juga sudah berkahwin, mempunyai 5 orang anak. 2 orang anak melanjutkan pelajaran di Universiti Awam. 3 lagi anaknya sedang belajar di sekolah menengah. Isteri merupakan suri rumah. Encik Wilford telah membelanjakan RM400 untuk pemeriksaan perubatan dan membayar RM40 sebulan untuk perkhidmatan internet. Beliau juga telah membeli batang raket bernilai RM200. Jumlah pelepasan cukai. Okey, ini adalah pendapatan dan perbelanjaan-perbelanjaan telah dilakukan. Kita kira dulu pelepasan. Kalau tengok rujuk jadual tadi, untuk diri sendiri, Encik Wilford akan dapat pelepasan sebanyak 9,000. Pelepasan bermaksud 9,000 ni dia tak perlu bayar cukai daripada jumlah gaji dia. Okey? Dia akan dapat pelepasan ataupun diskon sebanyak 3,000 untuk isteri. Anak yang belajar di universiti, seorang anak dia dapat pelepasan 6,000. Jadi dua orang dapat 12,000. Anak yang masih sekolah menengah, seorang anak dapat pelepasan 1,000. Jadi 3 orang anak 3,000. KWSP, sebulan 11%. Jadi untuk setahun 5,280. Pemeriksaan perubatan, dia telah belanjakan 400. Langganan internet, 1 bulan 40. Darab 12, 1 tahun 480. Raket badminton 200. Jadi, jumlah pelepasan cukai yang dia layak terima adalah 33,360. Maksudnya daripada gaji dia, untuk 33,360 ni, dia tak perlu bayar cukai. Okey? Jadi, gaji dia 1 bulan 4,000. Jumlah gajinya satu tahun 48,000. Iaitu 4,000 darab 12, 48,000. Tolak dengan dia punya pelepasan cukai. Iaitu 33,360. Jadi, pendapatan yang dia wajib bayar cukai adalah 14,640. Okey, dia bukan bayar 14,640 14,640 ni nanti dia masuk ada jadual. Okey, dia akan bayar lebih kurang dalam beratus ringgit sahajalah. Okey, ini adalah cara pengiraan pelepasan cukai. Ini sekadar untuk pengetahuan saja untuk pelajar. Dan potongan wajib yang terakhir adalah zakat. Okey, zakat dikenakan ke atas orang Islam yang cukup syaratnya. Zakat adalah salah satu rukun Islam yang kelima. Okey, zakat berarti bersih, suci dan juga berkat lah. Okey, zakat ni bertujuan membersihkan harta dan membersihkan orang kaya daripada sifat kedekut ataupun bakhil. Okey, kenapa zakat ni dikutip? Membersihkan diri pembayar zakat, mewujudkan sifat bersyukur terhadap nikmat kurniaan Allah
dan juga mengurangkan perbezaan antara golongan kaya dengan golongan miskin. Jadi zakat adalah sesuatu yang wajib untuk umat Islam. Jadi berikut merupakan empat potongan wajib yang pelajar perlu kuasai.